Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So, terima kasih yang dah join dan yang baru join, baru masuk kelas kita pada pagi ini, sila buka buku teks muka huruf. Surat 125. So, cikgu harap kamu dah bacalah doa, baca doa sebelum kita belajar ni. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, yang nak buka kamera, okey, cikgu tak ada paksaan pun, jadi kamu berada di depan kamera ataupun depan laptop kamu atau phone kamu. Okey, so hari ini kita akan sambung masih lagi bab 6 dalam 6.2 iaitu peningkatan pemerintahan dan pentadbiran tamadun Yunani. Alright. So kita dah belajar bagaimana sistem pemerintahan yang ada dan wujud dalam tamadun Yunani, di mana demokrasi, tirani, aristokrasi, oligarki dan monarki. Yang kat situ kamu kena ingatlah definisi apa itu demokrasi, tirani dan sebagainya. Lepas tu kita dah belajar ciri-ciri demokrasi di Athens. Ingat tak? Yang ada dekat atas tu Dewan Perhimpunan, lepas tu ada majlis. Ingat? Ingat. Majlis, magistrat dan juri. Apa peranan Dewan Perhimpunan, siapa ahli dia, macam mana keahlian dia, majlis ni, apa fungsi dia. Juga dikenali sebagai majlis 500. Kena ingat. Setiap fakta ataupun isi yang penting kalau dalam sejarah ni kita kena ingat sebenarnya. Apa fungsi majlis, lepas tu magistrat, apa keanggotaan dia, siapakah keanggotaan, apa fungsi juri, apa fungsi juri, menjadi juri, lepas tu pesalah merayu terus kepada warga negara dan sebagainya. Dan hari ini kita akan sambung pemerintahan dan pentadbiran Sparta. Muka surat 125. Alright. So ready 27 orang. Sekejap cikgu nak share screen lah. Okay, ada yang nak masuk lagi. Apa, tak ada masalah. Janji dah masuk je. Alright. Okay. Pemerintahan dan pentadbiran Sparta. Boleh nampak tak kelas? Boleh. Boleh Okay, good. Alright. Dalam buku teks pun ada tu. Di Sparta, sistem, kena ingat ni di Sparta pula. Tadi yang kita dah belajar sistem pemerintahan dan pentadbiran tu di ke mana? Athens. So Sparta, Athens, semua tu dalam tamadun Yunani. Alright. So pemerintahan dan pentadbiran Sparta, dia mengamalkan sistem monarki terhad. Kalau kamu lihat dalam buku teks, monarki ialah sistem beraja yang berasaskan keturunan. So dia berbeza lah dengan demokrasi, sebab sistem pemerintahan ataupun sistem pentadbiran tu berbeza, oligarki, aristokrasi, tirani. So situ kamu kena faham. Dan mengamalkan sistem monarki terhad, ciri sistem monarki terhad. Right, kamu boleh refer dalam buku teks muka surat 125 tadi. Terdapat dua orang raja yang memerintah Sparta bersama-sama bagi mengelakkan seorang raja bertindak kejam. Okey. Pada pendapat kamu lah, dua orang kepala ataupun dua orang raja, bagus tak? Ataupun dua orang ketua kelas, okey tak? Ketua dia perlu seorang je sebenar. Dia kalau tak, sebab ketua ni dia ada kuasa pada dia lah, lebih sikit kan. So yang bila ada dua kepala agak susah. Kita tak tahu nak ikut yang mana. Sebab tu ketua kelas kamu berapa orang? Seorang je kan. So tapi bila gabung kelas ada dua orang lah ketua kelas, betul tak? Tu sebab gabung kan. So cumanya kat sini dia cerita di Sparta terdapat dua orang raja yang memerintah bersama-sama. Ini kerana dia untuk mengelakkan seorang lagi daripada bertindak kejam. Okey, tu maknanya dia ada dua raja pun sebenarnya ada benda yang kenapalah mereka buat macam tu untuk mengelakkan daripada berlaku kejam. Tu je sebenarnya. Tapi sebaiknya seorang je ketua ni. Dan kita sebagai ketua ke pemimpin ke, kita perlulah sebenarnya lah, sepatutnya perlulah mendengar teguran juga daripada orang bawahan. Alright. So kedua-dua raja datang daripada keluarga
Europontics dan Agiats, tu keturunan mereka lah. Dan urusan pentadbiran raja dibantu oleh Dewan Perhimpunan dan Majlis. Sama juga dia ada Dewan Perhimpunan dan Majlis. Okey, Dewan Perhimpunan terdiri daripada 10,000 ahli dan 5 pegawai dilantik sebagai Youth Air Force yang berfungsi memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Tak adalah raja guna kuasa dia sepenuhnya. Dia ada juga 5 pegawai ni sebagai Air Force dipanggil untuk membantulah menasihati raja ke dan sebagainya. Okey, majlis mempunyai 28 ahli dewasa yang berumur 60 tahun dan menjadi ahli seumur hidup. Berbeza dengan Dewan Perhimpunan di Athens. Ada perbezaan sedikit sebab di Sparta Dewan Perhimpunan adalah 10,000 orang. Manakala kalau di Athens ada cerita tak Dewan Perhimpunan ada berapa ribu orang? Tak ada kan? Di majlis baru ada. Okay, so ada sedikit perbezaan. Manakala majlis di Sparta ni dia mempunyai 28 ahli dewasa. Manakala kalau majlis di Athens berapa? 500. Yes. 500 orang. 500. Sebab itulah dia juga dikenali sebagai majlis 5. Majlis 500. Ya, bagus. Kamu kena ingat tu sebab kadang-kadang kalau soalan mana tahu tiba-tiba dia cakap okey berikan fungsi majlis 500. Sudah kamu. Apa majlis 500? Majlis tahulah. Sebenarnya yang sama saja. Alright, ini adalah pemerintahan dan pentadbiran Sparta, iaitu 2 orang raja. Dicakap sebab nak mengimbangilah, tak nak bagi raja tu bertindak kejam dan sebagainya. Lepas tu dibantu oleh perhimpunan dan majlis. Dan perhimpunan terdiri daripada 10,000 ahli dan 5 pegawai yang memastikan raja tidak memerintah secara mutlak. Dan majlis mempunyai 28 ahli dewasa yang berumur 60 tahun dan menjadi ahli seumur hidup. Berbeza pula dengan majlis di Athens. Dicakap keahlian dia ada cerita keahlian dia selama 2 tahun. Berbeza lah dengan Sparta ni sebab Sparta pun dia mengamalkan sistem monarki terhad. Alright. Okey, faham tak setakat ni? Alright. Seterusnya, bagus. Alhamdulillah. Seterusnya kita ke muka surat 126. Sambungan lagi. Sebagaimana di Athens, kaum wanita di Sparta juga tidak terlibat dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan. Okey, ni ringkasan. Kalau dalam buku teks dalam bentuk ayat yang panjang lah. Okey, Sparta merupakan kerajaan ketenteraan. Kanak-kanak berumur 7 tahun dan wanita dilatih menjadi tentera. Yang ni okey, menjadi tentera. Yang tu dicakap tak terlibat dalam pentadbiran dia. Okey, kaum wanita menjalani latihan fizikal seperti berlari, bertinju, menari dan menyanyi di khalayak ramai. Menekankan aspek disiplin dan taat setia dalam warga negara Sparta. Sanggup berkorban. Dia tanamkan sifat perasaan tu untuk sanggup berkorban demi mempertahankan negara kota. Dipanggil negara kota pada ketika itu kan. Negara kota ataupun erti kata nama lain apa? Negara polis. Bagus, kena ingat Polis, Akropolis, Agora, kita kena ingat tu. Sebab tu kena buat nota. Nota ni penting sejarah. Okey, dan melalui siri peperangan Sparta Persia pada tahun 490 hingga 449 sebelum Masihi, Sparta berjaya mengalahkan Persia dalam pertempuran di Silamanis pada 480 sebelum Masihi. Berapa orang ni? 28 orang. Ramai juga ni. Alright. Dan sumbangan tamadun Yunani ni macam yang buku teks last kali bawah sekali. Sumbangan tamadun Yunani terutamanya dalam sistem demokrasi akan terus kekal dalam sejarah dan sejarah tamadun manusia. Sebagai pengasas demokrasi, kehidupan di Athens menekankan aspek kebebasan, hak warga negara dan pemikiran terbuka. Selain itu, negara kota Sparta turut memberikan penekanan kepada disiplin ketenteraan, semangat patriotik setiap warga negara, sama ada lelaki ataupun perempuan, wanita dalam mempertahankan kedaulatan negara. Okey, maknanya kita dah tamat 6.2. So, kita akan masuk seterusnya 6.3 iaitu tamadun
Rom. Maksudnya tamadun Yunani dah selesai. Tamadun Rom. Peningkatan tamadun Rom ni kita akan tengok dia lebih kepada apa ni, binaan, seni bina. Dan macam itulah. Okey. Relax dulu 30 saat. Ambil nafas, tarik nafas. Ada yang nak masuk ke? Okey, ada je. Nur Adila. Tamadun Rom. Sekejap Muka surat 127 127. Lepas tu terus satu muka surat je. Sebab dia Tamadun Rom ni pengenalan. Lepas tu 6.4 terus peningkatan seni bina dan peningkatan Rom. Okey, terus cek masuk Okey, Tamadun Rom. Kuasa paling kuat di Mediterranean apabila mengalahkan Etruscan, Macedonia, Seleucid dan Mesir. Okey. Tamadun Rom merupakan kesinambungan dalam konteks daripada tamadun Yunani kerana kedua-dua zaman ini seringkali dirujuk sebagai zaman klasik dalam sejarah Eropah. Beberapa ciri tamadun Yunani seperti kebebasan pemikiran dan sikap ingin tahu menjadi asas yang penting dalam pembinaan tamadun Rom dan tamadun Eropah. Okey, tamadun Rom muncul sebagai sebuah kuasa paling kuat apabila berjaya mengalahkan, itulah cikgu cakap tadi, dan keadaan ini menyebabkan Rom berjaya membentuk sebuah empire yang luas berpusat di Rom, Itali. Siapa juara Euro ni? Itali. So kita belajar tentang tamadun Rom ni di mana? Di Itali. Hebatlah Itali. Main bola tengok tak? Tak tengok. Cikgu tak tengok apa ni, tak tengok secara live lah. Tengok ulangan ke tengok apa kata highlight macam tu ya. Rugi masa. Kalau tidur lewat nanti bangun pagi nak kelas apa susah. Alright. So seterusnya membentuk empire yang luas dan lokasi tamadun Rom ialah lembah Latium. Betul ke Latium? Berhampiran dengan sungai Tiber. Bukan sungai Tiber. Tiber sebut dulu. Okey. Dan lembah Latium menjadi kawasan pertanian dan sumber air utama serta laluan utama kapal berlayar ke laut. Dan kalau kamu lihat dalam buku teks, aktiviti mereka adalah pertanian, dan tamadun Rom boleh dibahagikan kepada tiga buah tiga zaman, iaitu zaman beraja, zaman republik, zaman empire. Boleh tengok tempoh masa tu. Sebab tu cikgu kalau nota cikgu nasihatkan kamu buat dalam bentuk table macam tu. Kita nampak sikit. Kita nampak jelas table kan dia lebih organized. Kalau kamu buat dalam bentuk ayat panjang macam tu, zaman beraja bla bla bla, tempoh masa dalam bentuk. Bila table kita nampak okey zaman beraja, sini kolom zaman ni tempoh masa ataupun siapa pemimpin dia, boleh buat satu lagi kolom kat sana. So kita nampak. Tapi tu pulang pada kamu, nota tak susah dah. Okey, tamadun Rom mencapai tahap kegemilangan pada era Pax Romana 27 hingga 180 sebelum Masihi. Sebelum Masihi. Pax Romana penting kerana selama 200 tahun keamanan wujud dalam tamadun Rom yang berkembang meliputi 3 buah benua Asia, Afrika dan Eropah. Dan masyarakat tamadun Rom terbahagi kepada 3 kelompok. Kena ingat Yang pertama adalah patrician atau atasan. Yang kedua adalah plebeian yang terdiri daripada petani, artisan dan peniaga. Tu golongan yang kedua. Dan golongan yang ketiga adalah golongan hamba. Tamadun ini mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang seperti politik, ekonomi, sains dan teknologi, falsafah dan pendidikan. Ini adalah latar belakang tamadun Rom. Berapa zaman ada?
Tiga. Kena ingat. Lepas tu tahap kegemilangan dia pada era Pax Romana selama 200 tahun dan berkembang meliputi 3 buah benua, Asia, Afrika dan Eropah. Dan masyarakat tamadun Rom terbahagi kepada 3. Kamu kena ingat 3. Zaman Beraja, Republik, Empire, lepas tu ada Patrician, Plebeian dan golongan hamba. So, organize lah nota kamu dengan baik supaya kamu dapat ingat dan dapat baca dengan sebaiknya. Alright, so kita terus masuk 6.4. Tadi 6.3, satu muka surat je. 6.4 iaitu peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Tadi kelas kita pukul berapa tadi? 10.45. Ini baru pukul 11. InsyaAllah sempat kita tamatkan apa ni orang kata, inilah kelas kita ni awal lah. Maknanya bukan awal, cikgu nak janji tamatkan kita punya apa ni, bab 6. Alright, seterusnya boleh nampak slide Alright. Peningkatan seni bina dalam tamadun Rom. Alright. Dia, kalau kamu tengok, paling atas sekali pepatah ada menyebut Rom tidak dibina dalam sehari. Maknanya, apa tu maksud dia? Ialah, kita nak sebuah kejayaan dalam masyarakat. Walaupun yang kita nak belajar ni adalah mengenai seni bina. Tapi maknanya, sebuah tamadun ni tidak dibina dalam sehari. Bukannya mudah nak membina satu tamadun, nak menyatu padukan rakyat, nak bagi rakyat rasa cinta pada negara dan sebagainya. Tapi kita kena terus, inilah mana Rom mengalami perkembangan yang panjang sebelum mencapai kegemilangannya dalam berbagai bidang. Tamadun ini membuktikan keupayaan manusia untuk melahirkan ciptaan yang mengagumkan. Sumbangan yang ditinggalkan oleh tamadun ini bukan sahaja diwarisi oleh tamadun Eropah tetapi oleh tamadun dunia yang lain. Okey. Ini adalah faktor kemajuan seni bina Rom. Ada cerita dalam ni. Dah ringkas lah maknanya ni. Ni yang dah ringkaskan daripada kalau kita tengok dalam buku teks tu panjang kan. Okey, kamu boleh tengok. Nanti refer dalam buku teks balik. Yang ni dalam PowerPoint ni dah ringkas. Okey. Maknanya faktor kemajuan seni bina Rom adalah disebabkan 1. Kepakaran, 2. Pendidikan, 3. Dasar pemerintahan, 4. adalah kewangan, 5. adalah teknologi, 6. adalah sumber alam dan sumber buruh. Maknanya penting semua benda ni. Ini adalah faktor di mana tamadun Rom maju dalam bidang seni bina. Kepakaran perlu ada, pendidikan perlu ada. Kita nak buat sesuatu, kita perlu ada pendidikan, kita perlu ada ilmu, betul tak? Walaupun contoh nak ambil gambar sekalipun, kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh nak menghasilkan gambar yang cantik dan sebagainya. Dasar pemerintahan, maknanya pemerintah pada ketika itu menyokong dan sebagainya untuk maknanya menyokong rakyat nak buat apa, pentadbir nak buat apa dan sebagainya. Rakyat pun sokong juga dan sebagainya. Kewangan perlu ada, teknologi yang banyak membantu manusia sebenarnya. Dan sumber alam juga penting, dan juga tenaga buruh. Kalau ada sumber alam tapi tak ada tenaga untuk membina sesuatu, bangunan dan sebagainya, bukannya mudah. Kamu tengok, kamu nak bina piramid, kamu boleh Google piramid. Besar tak piramid tu di Mesir? Besar. Sangat besar, betul tak? Macam mana dia nak siapkan tu? Kalau cikgu pernah terbaca, rasanya nak siapkan piramid tu makan masa. Bukannya seminggu 2 lah. Memang tak pasti cikgu nak cakap berapa tempoh masa yang lama tu, tak pastikan. Tapi kamu boleh tengok, boleh cari dalam YouTube dan sebagainya, berapa masa lama tempoh yang diambil untuk tu piramid lah di Mesir. Sekarang ni kita bercerita tentang di tamadun Rom. Alright, so kita lihat muka surat sebelah 129 dan slide yang seterusnya adalah ciri-ciri pembinaan bangunan dalam tamadun Rom. Okey. Kat sini biasanya cikgu mengajar 2 tahun lah. Form 1 2 tahun ke 3 tahun, cikgu pun lupa. Cikgu baru sebenarnya dalam subjek sejarah.
Okey, ciri-ciri pembinaan bangunan dalam tamadun Rom ni sentiasa ada juga keluar dalam exam. Tapi dia bukan dalam bentuk esei lah. Esei boleh tak macam ni? Tak boleh lah sebab dia, kalau kamu tengok dalam buku teks pun dia tak ada penerangan. Faham? Dia terus point penggunaan shilling, tiang gaya Yunani. Maknanya ini kalau soalan struktur, boleh tak? Senaraikan ciri-ciri pembinaan dalam bangunan dalam tamadun Rom. So, kamu kena ingat, apakah ciri-ciri yang tersebut? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak apa, mari kita tengok. Yang pertama adalah penggunaan ceiling. Nanti kamu buat nota Yang kedua adalah saiz yang besar dah. Saiz yang besar. Ketiga adalah kubah berbentuk bulat. Yang keempat adalah bumbung dengan mempunyai struktur melengkung. Bumbung melengkung. Alright, ada. Lepas tu tiang gaya Yunani. Ada. Batu dilepa dengan simen. Batu dilepa dengan simen. Ada. Hiasan dalaman. Dan penggunaan marmar. Okey, dia gabung kat sini. Hiasan dalaman dan apa? Bumbung melengkung. Sebab tu kalau dalam PowerPoint ni ada 7 saja. Faham? Sebab dia gabung yang last kali tu. Itu hiasan dalaman gabung dengan bumbung melengkung. So, kamu kena ingat ciri ni. Hiasan dalaman, bumbung melengkung, batu dilepa dengan simen, kubah bentuk bulat, saiz binaan yang besar, penggunaan marmar, tiang gaya Yunani, penggunaan siling. Itu adalah ciri-ciri bangunan dalam tamadun Rom. Okey, kelas? Cikgu tak nak ambil masa yang lama sebab simple dia dalam bentuk point macam ni je. So, kamu kena ingat saja. Okey, so kita terus kepada binaan-binaan yang ada ataupun wujud dalam tamadun Rom ni. Okey, yang pertama, kalau sebelum ni cikgu bagi folio untuk buat mengenai tajuk dia binaan-binaan tamadun Rom. Kamu pilih Colosseum. Lepas tu kamu kena cari maklumat. Gambar Colosseum ni dibina bila. Lepas tu ada gambar siapa yang membinanya. Lebih detail, kamu kena cari lebih detail daripada yang ada dalam buku teks. Boleh refer buku teks, tapi boleh cari lebih detail. Sebelum ni lah cikgu bagi folio. Cuma tahun ni tak tahu lagi nak bagi folio apa. Apa nanti cikgu fikirkan. Alright. So, kita terus masuk. Yang pertama adalah Colosseum. Macam mana rupanya? Boleh tengok dalam buku teks dan juga dalam gambar ni. Nampak tak, kelas? Nampak. Apa yang ada, kalau kamu tengok pada bangunan Colosseum tu, apa yang kamu nampak ciri-ciri dia? Ada apa banyak? Ada lubang. Lubang ataupun pintu, betul? Betul. Kenapa dia buat banyak pintu macam tu? Tak pastilah nak bagi masuk angin ke tak pasti. Alright, so kita tengok Colosseum adalah tempat mengadakan persembahan dan pertandingan bersaiz besar seperti acara gladiator. Lebih kurang macam stadium lah. Tapi nanti kita tengok gambar kat dalam. Stadium lain, dia ada padang. Yang ni tak ada padang. Ataupun siapa pernah tengok cerita gladiator? Ataupun kamu boleh Google di YouTube. Kamu boleh dia bergaduh dalam satu kawasan tu, ramai penonton. Faham? Dia berjudi ke apa je, tak pasti lah. Tapi itulah, mengada persembahan dan pertandingan bersaiz besar seperti acara gladiator. Okay, so kalau dia minta apa itu fungsi Colosseum dan Colosseum ni untuk apa, kamu kena bagi tahu. Binaan ini dimulakan oleh Raja Vespasian pada tahun 72 Masihi dan siap pada 80 Masihi semasa pemerintahan anaknya Titus. Ciri-ciri Colosseum: tinggi mencapai 50 meter lebar dan 156 meter dan luas keseluruhan 2.5 hektar. Dan luas kawasan arena 85 meter dan 54 yang mampu memuatkan 50,000 orang, guys. Stadium Bukit Jalil berapa puluh ribu boleh? 57. Berapa? 57,000. 57? 57. Banyak lagi ramai kan? Ya, cikgu tengok. 50. Okey, yang ni adalah 50,000 tapi agak hebatlah sebab pada ketika itu, betul tak? Sebab tu dia cakap dia hebat dalam bidang apa? Dia ada pendidikan, dia ada kepakaran, dia ada kewangan dan teknologi yang membantu dalam membina
bangunan-bangunan yang wujud di dalam Tamadun Rom ni. Okay, Stadium Bukit Jalil 87,000 kan? Google. So kamu dekat rumah ni, kamu kenalah lebih advance lah benda kita, sebab kita dah ada internet dan sebagainya, boleh cari maklumat-maklumat. So kita belajar ni, kita cuba relate dengan apa ni persekitaran kita. Kalau ada contoh ataupun ada maklumat, kita cari maklumat tambahan. Kita dapat 80 pintu masuk. Itulah yang kamu cakap bila cikgu tanya apa yang kamu nampak, ada banyak lubang. Terdapat 80 pintu masuk dan tempat duduk dibina bertingkat. Tapi cikgu tak pastilah pintu masuk ke macam ni. Nak masuk macam mana kalau tak ada tangga? Alright, so ini adalah Colosseum. Nanti kamu baca dan tengok lebih detail lagi, boleh cari gambar dan sebagainya. Yang kedua adalah Pantheon. Alright, so lepas ni kamu boleh buka boleh surf internet, cari lebih detail gambar dan sebagainya untuk kamu lebih tengok lebih secara mendalam dan sebagainya. So kadang-kadang kita belajar ni, kita perlu tengok gambar, perlu tengok video. So barulah kita macam ni sebagainya. So kalau ada masa, kamu boleh cuba untuk buat rujukan yang lebih lagi lah selepas ni.